Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Zikri bin Saharuddin. Nombor matrik saya KID 2011041168 dari Diploma Pendidikan Islam semester 3. Saya akan membentangkan tajuk tugasan saya, iaitu bab 4 Sistem Pendidikan Islam Negeri Johor, di bawah mata pelajaran Perbandingan Sistem Pendidikan Tempatan Antarabangsa dan Global, iaitu pensyarah saya Encik Wan Muhammad Hazani bin Wan Ibrahim. Baiklah, mula-mula sekali kita lihat pada pengenalan. Okey. Pendidikan Islam di negeri Johor ini merupakan antara negeri yang menempatkan pendidikan Islam pada landasan yang tepat dari abad ke-19. Yang kedua, kedinamikan pendidikan Islam ini diteruskan dengan langkah yang lebih pantas dan tersusun. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam ini mampu memberikan kesepaduan ilmu kepada masyarakat Islam di negeri Johor. Ini usaha untuk memajukan pendidikan Islam di negeri Johor ini mampu memberikan kesepaduan ilmu kepada masyarakat Johor sejak ia dibangunkan, ini pada abad ke-19 lagi. Seterusnya kita lihat pada definisi pendidikan Islam. Yang pertama ialah Abdullah Nasir Ulwan. Abdullah Nasir Ulwan berpendapat bahawa pendidikan Islam ini berusaha untuk membentuk anak didik supaya menjadi manusia yang berguna dan soleh. Ini menurut beliau, itulah usaha ini dapat membentuk anak-anak yang beragama Islam menjadi manusia dalam kehidupan. Ini di usia awalnya mereka sudah mempelajari ilmu agama. Yang kedua, Hasan Al-Syarqawi. Beliau berpendapat bahawa pendidikan Islam ini membawa seseorang manusia menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik, yang tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yang disukai oleh Allah SWT. Yang ketiga, pendapat Fatih Yakin. Beliau menyatakan bahawa pendidikan Islam ialah, kalau kita lihat kat sini, sebagai proses membina individu dan masyarakat berpandukan berdasarkan taksir Islam, sama ada dari segi pegangan ataupun perbuatan, atau juga dari segi pemikiran. Seterusnya kita lihat kepada siapa pengasas dan tokoh bagi sistem pendidikan Islam negeri Johor. Tamadun Johor moden ini diasaskan oleh Temanggung Daeng Ibrahim. Sekejap lagi kita lihat nama betul dia. Seterusnya, pendidikan Islam ini ia melalui pelbagai institusi yang berjaya di Johor. Seterusnya, macam yang kita lihat di pengenalan tadi, sistem pendidikan Islam ini sudah wujud sejak abad ke-19 lagi. Sejak abad ke-19, negeri Johor ini telah mewujudkan pendidikan Islam untuk rakyatnya. Seterusnya, beliau mempunyai identiti dan pentadbiran yang tersusun. Dan yang terakhir sekali, pendidikan Islam ini dia menjadi contoh kepada negara dan negeri lain. Ini bermaksud bahawa dengan adanya dengan cara Johor menemukan pendidikan Islam ini, dia akan memberikan contoh yang baik terhadap negeri-negeri dan negara yang lain, supaya mereka
mewujudkan juga institusi pendidikan agama, iaitu pendidikan agama Islam ini di negeri dan negara masing-masing. Okey, lepas tu kita lihat yang kita dah lihat tadi siapa pengasasnya, iaitu Temenggung Daeng Ibrahim. Okey, ini kita lihat nama betulnya, nama panjangnya, iaitu Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim bin Temenggung Tun Abdul Rahman. Okey, beliau memerintah negeri ini pada tahun 19 Ogos 1841 sehingga 10 Mac 1855. Okey, beliau dilahirkan di Kepulauan Riau, iaitu di Pulau Pulang. Okay. Beliau mempunyai identiti tersendiri sebagai sebuah kerajaan yang tersusun dalam berbagai bidang. Beliau mempunyai identiti tersendiri untuk memperluaskan lagi bidangnya sebagai sebuah kerajaan. Okay. Beliau juga telah menyumbang sebanyak $500 setahun. Okey, telah menyumbangkan $500 setahun untuk sebuah sekolah bagi mengajar bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita lihat beliau menyediakan sebidang tanah di Teluk Belangah untuk membantu dalam pembinaan sekolah. Okey, sekarang kita lihat dulu sejarah pendidikan agama di Johor. Okey, sekarang sejarah pendidikan agama di Johor telah bermula pendidikan secara formal di Teluk Belangah, iaitu di pusat pemerintahan Kesultanan Johor sebelum tahun 1865. Okey, lepas tu perlembagaan bertulis telah diwujudkan oleh almarhum Sultan Abu Bakar untuk negeri Johor. Kewujudan sekolah agama telah dikesan pada 1895. Apabila pada masa itu almarhum Sultan Abu Bakar ni, dia mewujudkan perlembagaan bertulis bagi negeri Johor. Lepas tu penerusan sistem institusi sekolah Quran di Teluk Belangah sebelum ke Tanah Besar Johor. Okey, seterusnya sekolah agama awal muncul secara aktif sebagai sekolah Quran, sekolah kitab dan ditukar kepada sekolah agama petang. Seterusnya okey, seterusnya pada tahun 1918 sekolah agama petang Kerajaan Johor ditubuhkan dan berperanan dengan cara memberi pelajaran asas, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Okay, seterusnya pendidikan agama ini memberikan pendidikan Islam yang menyeluruh dan tersusun bagi mereka yang menuntut di sebuah institusi untuk mempelajari pendidikan Islam ini. Okay, seterusnya kita tahu di sekolah-sekolah agama dan di sekolah institusi pendidikan Islam ni mempunyai sistem kenaikan sekolah agama, yang ini khususnya di Johor, iaitu tak lulus tak naik darjah. Ini bermaksud sekiranya kita tak lulus dalam peperiksaan, contohnya di darjah 1, kita tidak akan dapat naik ke darjah 2. Maknanya pada tahun hadapan kita akan kekal di darjah 1. Tetapi ini bermakna kita bersama pelajar yang umur lebih rendah daripada kita. Itu sistem kenaikan darjah yang digunakan oleh sekolah agama Johor. Okey, sekarang kita lihat pula kepada sekolah agama pertama. Kat sini sekolah agama Kukup di Pontian. Ini sekolah Quran pertama yang ditubuhkan di Johor. Lepas itu sekolah Al-Quran ini ditukar kepada sekolah kitab setelah ada penambahan mata pelajaran dalam sukatan pelajaran, iaitu mata pelajaran ilmu fiqh dan tauhid. Apabila berlakunya pertambahan mata pelajaran,
sekolah Quran ini telah ditukar kepada nama lain, iaitu sekolah kitab. Seterusnya kita lihat sekolah agama pertama ini. Pada masa itu ia mengutamakan aspek latihan dengan melibatkan ibu bapa, kanak-kanak dan juga guru. Ini melibatkan dari 3 sudut lah, bukan murid-murid saja, tetapi di kalangan ibu bapa dan juga guru. Seterusnya pada masa itu kanak-kanak yang ke sekolah agama pertama ini, ia dengan syarat ia tinggal bersama dengan guru. Seterusnya melatih mereka dalam bidang kerohanian, macam seperti sikat ataupun membantu guru. Membantu guru dalam apa pun, seperti berkebun ataupun membuat tanaman, lebih kurang begitu. Okey, baiklah, sekarang kita tengok pula sekolah agama aliran Arab. Tadi sekolah agama pertama, yang ini sekolah agama yang mempunyai aliran Arab. Okey, kita lihat sekolah agama aliran Arab ni wujud antara 1912 dan 1913. Kalau kita sekolah agama aliran Arab ni, antaranya yang ada iaitu pada masa itu Madrasah Abdul Aziz Asy-Syaimi di Johor Bahru. Seterusnya Madrasah Al-Khairiyah Bandar Penggaram dan Madrasah Arabiah Bagan di Batu Pahat. Sekolah aliran Arab ini didirikan oleh ulama yang ulama berwibawa yang berhijrah ke negeri Johor. Ini apabila ulama yang berhijrah pada masa itu tiba di negeri Johor, ia mendirikan institusi, ini sekolah agama aliran Arab dari semenanjung, antaranya Tanah Arab, Indonesia, Patani dan juga India. Seterusnya sekolah agama aliran Arab ini melahirkan ramai ulama di madrasah Arab yang terkenal, iaitu seperti pada masa itu Madrasah Al-Atas Al-Arabiah yang dibina di Johor Bahru pada tahun 1913. Mereka melahirkan para ahli ulama yang terkenal untuk menyebarkan dan mendakwah agama Islam ke merata kawasan. Selanjutnya, wujudnya sekolah Melayu di Johor mula mengubah pendidikan sekolah Quran dan kitab. Pada masa yang sama, pertubuhan sekolah Melayu ini ada sedikit sebanyak mengubah, ini boleh dikatakan ia mengambil alih sedikit demi sedikit pandangan umat Islam kat sini daripada ke sekolah agama ke sekolah Melayu. Ia agak mengganggu sikit proses ini proses yang diaturkan dari semasa ke semasa oleh kerajaan Johor. Okey, sekarang kita tengok pula. Kalau tadi yang pertama sekolah agama pertama yang mula, lepas tu wujudnya sekolah agama aliran Arab. Kini mula kita lihat sekolah agama petang. Okey, penubuhan secara rasminya sekolah agama kerajaan Johor yang dikenali dengan sekolah agama petang kerajaan Johor. Ini dengan rasminya dengan Sultan Ibrahim pada tahun 1918 memperkenalkan sekolah agama kerajaan Johor. Ini sekolah agama petang. Seterusnya, sekolah aliran Arab dibenarkan berkembang. Pada masa yang sama, wujudnya sekolah agama kerajaan Johor ni, sekolah agama aliran Arab tadi masih dibenarkan untuk beroperasi dan mengembangkan dakwah beliau. Seterusnya kita lihat pada tahun 1927 di belah kanan, sekolah
sekolah agama petang ini diletakkan di bawah pengawasan bahagian pelajaran agama Johor. Okay, pada tahun 1930 pula mewujudkan tingkatan tertinggi iaitu darjah khas sekolah agama Johor. Okay, pada tahun 1930 ini murid akan melanjutkan pelajaran ke kerajaan Johor ni mewujudkan darjah khas yang ini selepas darjah 6. Okay, seterusnya pada tahun 1932 secara rasminya pada tahun 1932 itu sekolah agama dilanjutkan setahun lagi. Ini selepas 6 tahun pembelajaran, yang ini antara darjah 1 hingga darjah 6 pada tahun 1932 itu akan dilanjutkan pada tahun berikutnya selepas darjah 6 dengan mengambil darjah khas yang telah ditubuhkan pada 1930. Itu darjah khas yang ini merupakan asas latihan perguruan bagi guru-guru sekolah agama yang mahu menjadi guru. Okey, sekarang kita lihat slide yang seterusnya iaitu sekolah agama rakyat. Okay. Yang pertama, kita lihat kat sini pengajian agama di peringkat menengah. Ini lepasan sekolah rendah. Seterusnya sekolah agama lanjutan khusus di sekolah Arab, sekolah aliran Arab persendirian atau sekolah agama rakyat. Dan seterusnya, sukatan pelajaran yang lebih tinggi dan mampu menghantar penuntut ke negara Arab lain. Jadi sukatan pelajaran mereka lebih tinggi lah, lebih mencabar dan mampu menghantar penuntut, ini pelajar mereka ke negara lain untuk menyambung di peringkat yang seterusnya lah. Okay, seterusnya sukatan pelajaran ada dua, iaitu kelas persediaan, iaitu ibtidai selama 3 tahun, dan yang kedua kelas rendah ibtidai selama 4 tahun. Seterusnya kita lihat kotak di atas kanan, murid atau pelajar yang diterima masuk, ini 6 tahun. Yang kedua lepasan sekolah Melayu pada umur 12 tahun. Dan seterusnya lepasan sekolah agama petang 14 tahun. Dan lepasan darjah khas yang menjadi guru agama. Dan seterusnya kita lihat ia menggunakan sukatan pelajaran Ma'had Al-Azhar di Mesir. Yang dikatakan tadi, ia menggunakan sukatan pelajaran yang lebih tinggi supaya mereka dapat dan mampu menghantar pelajar-pelajar mereka ke negara Arab lain. Okey, selepas sekolah agama rakyat, kita lihat pula sekolah agama kerajaan Johor. Jabatan Agama Johor diminta meneruskan pembelajaran sekolah agama petang agar institusi penting milik kerajaan negeri itu tidak pupus. Okey, yang kedua, sekolah agama kerajaan Johor diguna pakai mulai Januari 1962 dan memansuhkan gelaran sekolah agama petang. Okay. Seterusnya dicadangkan beroperasi pada 2 sesi, pagi dan juga petang. Seterusnya sekolah agama kerajaan Johor memiliki bangunannya sendiri. Kira-kira 222 buah sekolah kebangsaan ditumpangkan sehingga 1990-an. Ini sekolah agama kerajaan Johor pada tahun 1990-an sehingga 1990-an mereka masih menumpang di sekolah-sekolah kebangsaan untuk meneruskan sekolah agama kerajaan Johor ini. Okey, ini pula lanjutan darjah khas. Okey, seperti tadi yang kita lihat pada tahun 1930-an sekolah agama petang ia mewujudkan tingkatan tertinggi iaitu darjah khas sekolah agama Johor. Okey, lanjutan darjah khas memperkenalkan pengajian lanjutan itu untuk lulusan tertinggi sekolah agama kerajaan Johor mulai 1993. Ini dikemas kini lah, mulai 1993 tu. Seterusnya darjah khas ini layak menjadi guru agama bertaraf diploma termasuk yang sedia berkhidmat di luar Semenanjung. Ini maksud siapa yang
melanjutkan ke darjah khas, mereka layak untuk menjadi guru agama. Seterusnya, darjah khas ini juga melaksanakan kurikulum baru sekolah agama, iaitu KBSA pada tahun 1994. Slide seterusnya kita lihat tadika agama Johor. Situ ada contoh gambar tadika agama Johor. Tadika agama Johor ni dia mempunyai 200 buah sekolah tadika agama Johor. Ini kira-kira lebih kurang 4,000 orang murid. Tadika agama Johor ini berpotensi mengisi kekosongan dalam sistem pendidikan prasekolah. Ini ia bagi menggantikan prasekolah. Kalau zaman sekarang sudah wujudnya prasekolah. Seterusnya, tadika agama Johor ni ia mengelakkan masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak, diperalatkan oleh pihak tertentu. Dengan apa ni? Dengan cara mereka menghasut mereka dengan sifat-sifat yang negatif terhadap kerajaan. Seterusnya kita lihat pendidikan menengah agama, iaitu SMA. Kita lihat kat sini kotak belah kiri. Kekurangan sekolah agama rakyat disebabkan kerajaan negeri hanya menggubal dan meluluskan enakmen kawalan sekolah pada tahun 1979. Yang kedua, kita lihat kat sini, MAEJ menjadi pentadbiran kepada semua sekolah agama rakyat. Semua sekolah agama rakyat yang ditubuhkan hendaklah di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Johor sepenuhnya. Kotak bawah pula, sekolah agama rakyat ditukar nama kepada sekolah menengah agama negeri. Sekolah agama rakyat ditukar menjadi sekolah menengah agama negeri. Seterusnya, penggabungan subjek agama dan akademik di semua sekolah agama rakyat. Penggabungan subjek agama dan akademik disatukan di semua sekolah agama rakyat. Baiklah, sekarang kita dah lihat satu persatu sistem pendidikan Islam dari semasa ke semasa, dari peringkat sekolah agama pertama sehingga sekolah agama pendidikan menengah agama. Okey, sekarang kita lihat aspek sistem pendidikan Islam di Johor. Kita dapat beberapa aspek, iaitu yang pertama dari segi pengelolaan, pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran, sistem peperiksaan, etika dan peraturan. Okey, baiklah, kita lihat aspek kelima aspek tadi di peringkat prasekolah. Okey, aspek yang pertama ialah pengelolaan, iaitu peringkat prasekolah seperti tadika agama Johor. Pengelolaannya ialah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pentadbirannya di bawah pihak sekolah, iaitu pengetua, penolong kanan, guru dan kaki tangan. Aspek pengajaran dan pembelajaran, mengambil subjek akademik dan agama, dan juga menekankan strategi, kaedah, teknik dan aktiviti dalam PDP. Aspek yang keempat iaitu sistem peperiksaan. Jadi penilaian pertengahan tahun, penilaian akhir tahun dan penilaian berterusan. Dan aspek yang terakhir iaitu etika dan peraturan. Itu dari segi pemakaian baju lelaki dan perempuan, kedua waktu persekolahan dan adab di sekolah. Okey, seterusnya kita lihat kelima aspek tadi ke peringkat sekolah rendah. Kalau tadi kita lihat di peringkat prasekolah, sekarang kita lihat di peringkat sekolah rendah pula. Okey, sebagai contoh, di sekolah rendah agama bersepadu SRAP di Johor. Pengelolaannya iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Aspek pentadbiran pula sama juga, iaitu pihak sekolah, guru besar, penolong kanan, guru dan kaki tangan sekolah. Pengajaran dan pembelajaran iaitu sama juga, subjek akademik dan agama. Ia juga menekankan strategi, kaedah, teknik dan aktiviti dalam PDP. Sistem peperiksaan pula di sekolah rendah agama bersepadu, mereka
sistem peperiksaan mereka iaitu ujian peperiksaan sekolah rendah sijil darjah 6 agama iaitu SDAA, dan juga ujian penilaian kelas kafah iaitu UPTK iaitu darjah 5. Aspek etika dan peraturan pula, pemakaian baju lelaki, pemakaian baju perempuan juga, pemakaian baju lelaki dan perempuan pada hari Khamis, waktu persekolahan dan juga adab di sekolah. Okey, sekarang kita lihat pula di peringkat sekolah menengah. Yang pertama di peringkat prasekolah, yang kedua peringkat sekolah rendah, dan yang kini di peringkat sekolah menengah. Okey, sebagai contoh di sekolah menengah agama Kerajaan Johor. Aspek yang pertama, pengelolaannya di bawah Jabatan Agama Islam Johor iaitu JAIJ dan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Okey, dari aspek pentadbiran sama juga pihak sekolah iaitu pengetua, penolong kanan, guru dan kaki tangan sekolah. Pengajaran dan pembelajaran iaitu subjek akademik dan agama. Dia juga menekankan strategi, kaedah, teknik dan aktiviti dalam PDP. Okey, sistem peperiksaannya ialah PT3, PT3, SPM, STPM dan SMA. Yang ini sijil menengah agama. Aspek yang terakhir ialah etika dan peraturan, sama juga pemakaian baju lelaki, pemakaian baju perempuan, pemakaian baju beruniform, kelab dan persatuan atau sukan. Mereka waktu persekolahan dan juga adab di sekolah. Okey, sekarang kita lihat pula di peringkat sekolah menengah. Yang pertama di peringkat prasekolah, yang kedua peringkat sekolah rendah, dan yang kini di peringkat sekolah menengah. Okey, sebagai contoh di sekolah menengah agama Kerajaan Johor. Aspek yang pertama, pengelolaannya di bawah Jabatan Agama Islam Johor iaitu JAIJ dan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Okey, dari aspek pentadbiran sama juga pihak sekolah iaitu pengetua, penolong kanan, guru dan kaki tangan sekolah. Pengajaran dan pembelajaran iaitu subjek akademik dan agama. Ia juga menekankan strategi, kaedah, teknik dan aktiviti dalam PDP. Okey, sistem peperiksaannya ialah PT3, PT3, SPM, STPM dan SMA. Yang ini sijil menengah agama. Aspek yang terakhir ialah etika dan peraturan, sama juga pemakaian baju lelaki, pemakaian baju perempuan, pemakaian baju beruniform, kelab dan persatuan atau sukan. Mereka waktu persekolahan dan juga adab di sekolah. Okey, sebagai kesimpulan, saya mendapati bahawa sistem pendidikan Islami negeri Johor ini mempelbagaikan institusi pendidikan agama yang bermula dari peringkat tadika seperti Tadika Agama Johor hingga peringkat institusi dapat memberikan ilmu agama yang berterusan terhadap masyarakat di negeri Johor. Yang kedua, kesimpulan yang saya dapat pula, sistem pendidikan negeri Johor semakin berkembang mengikut peredaran zaman dengan cara mereka membuat penambahan mata pelajaran mengikut tahap. Seperti tadi, contoh penambahan mata pelajaran iaitu fiqh dan tauhid. Okey, baiklah. Sekian, itu sahaja dari saya, Muhammad Arif Zikri Brian Saharudin. Saya mengucapkan terima kasih.